Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV. Satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya telah pun kita pilih untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa. Seorang sudah pun ada di studio bersama dengan saya dan seorang lagi tetamu insya-Allah kita akan hubungi melalui kemudahan Skype. Baiklah, topik ataupun tajuk yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah Belanjawan 2021. Apa rakyat mahu? Ini satu topik yang cukup menarik sebenarnya dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif yang merupakan pensyarah kanan di Putra Business School. Jadi Prof, apa khabar? Khabar baik. Lama tak bersama di studio sebenarnya. Rindu sudah terubat. Dan seorang lagi tetamu yang akan kita hubungi melalui Skype nanti ialah saudara Jofitri Johar, iaitu Presiden Majlis Belia Malaysia ataupun MBM. Dan kepada anda ini merupakan satu persoalan yang menarik sebenarnya, iaitu Belanjawan 2021. Apa harapan rakyat? Ataupun apa rakyat mahu, dan kita juga ingin tahu apa yang anda mahu sebenarnya. Jadi kami juga memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi dua talian kami sediakan kepada anda di 032697 9767 dan juga 0326979768. Dan jangan lupa, seperti biasalah, anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, mungkin menarik kalau saya mulakan dulu dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman. Barangkali Doktor, kalau kita lihat daripada apa yang berlaku menjelangnya pembentangan Belanjawan 2021 iaitu pada hari Jumaat nanti, sesuatu yang menarik kali ini ialah di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memanggil ketua-ketua parti politik termasuklah pembangkang sendiri untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan Belanjawan 2021 ini. Jadi apakah itu bagi Doktor dianggap sebagai satu langkah yang cukup positif, satu langkah yang cukup murni sebenarnya yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Ya, apabila kita melihat apa yang berlaku sejak kebelakangan ini, satu ketika orang menjangkakan mungkin tidak ada belanjawan, tidak akan diluluskan disebabkan isu ketidaktentuan politik. Namun apa yang telah berlaku ialah Yang di-Pertuan Agong telah meminta semua pihak untuk mengetepikan sementara polemik politik yang berlaku dan menumpukan sepenuhnya kepada Belanjawan 2021. Dan apabila kita lihat Belanjawan 2021 ini adalah satu belanjawan yang amat ditunggu oleh semua. Ada yang kata ini adalah belanjawan pemulihan, ada yang kata belanjawan perpaduan. Bagi saya yang pasti ia adalah belanjawan defisit kerana kita perlu berbelanja untuk memulihkan ekonomi negara. Dan yang uniknya tentang belanjawan ini ialah ia adalah belanjawan yang pertama di bawah rancangan Malaysia ke-12 yang akan bermula tahun depan. Dan juga di era wawasan kemakmuran bersama, sebab kita tahu wawasan 2020 sehingga akhir tahun ini. Dan tapi secara fundamentalnya ianya akan menjadi belanjawan yang tetap mengekalkan beberapa teras utama seperti yang telah wujud dalam belanjawan-belanjawan sebelum ini, yang terdiri daripada 4 teras yang saya boleh fikirkan, iaitu memperkasakan ekonomi, mensejahterakan rakyat, dan membantu perniagaan, serta yang penting sekali apabila kita merancang untuk berbelanja untuk mendapat pendapatan untuk 1 tahun, semua itu hanya akan mencapai matlamat dan objektifnya jika dilaksanakan dengan sempurna mengikut tabik urus. Yang pentingnya apa sahaja tidak berlaku ketirisan, tidak berlaku salah laku dan sebagainya. Jadi pelaksanaan belanjawan ini oleh kaki tangan kerajaan ataupun agensi kerajaan itu yang dijalankan dengan telus adalah amat penting, dan ini juga bakal menjadi satu teras yang utama juga dalam sebelum saya dapatkan pandangan daripada saudara Jofitri Johar, saya ingin juga mendapat pandangan Prof sendirilah. Sesuatu yang menarik juga, ada pemerhati ataupun penganalisis ekonomi yang mengatakan bahawa kita janganlah terlalu mengharapkan bulan dan bintang sebenarnya melalui pembentangan Belanjawan 2021 ini. Kita harus berpijak di bumi nyata. Kita tahu bahawa negara dan juga dunia secara keseluruhannya masih lagi menghadapi pandemik COVID-19. Jadi apakah doktor melihat bahawa mungkin jugalah seperti yang diharapkan, janganlah kita terlalu mengharapkan bulan dan bintang melalui Belanjawan 2021 ini?
mungkin kita boleh tuju ke bintang tapi jatuh ke bulan. Jadi kita mungkin patut juga terima pandangan mereka-mereka yang mahu ni, dan tak salah meminta, dan kita lihat apa yang kerajaan akan beri. Okey, pandangan Julfitri Johar juga penting sebenarnya. Dia mewakili anak-anak muda sebenarnya, dan harapan anak muda selalunya bila kita bercakap tentang belanjawan memang sentiasa berada di tahap yang mencabar sebenarnya. Tetapi keadaan dan juga situasi senario semasa Julfitri memang lebih mencabar sebenarnya dengan COVID-19, dengan berlakunya penekanan kepada ekonomi negara dan sebagainya. Tetapi harapan Julfitri mewakili generasi muda kepada belanjawan 2021 ini, apa yang anda harapkan? Bernama rakan-rakan penonton pilihan. Pandangan MBM tentang belanjawan 2021 ini sudah tentu pandangan umum, menyebutkan bahawa ia adalah satu suasana yang begitu mencabar. Saja kita berhadapan dengan COVID-19, tapi kita berhadapan dengan ketidakpuasan politik dan juga ketidakstabilan ekonomi. Dan apa yang menggembirakan, kita pernah Menteri Kewangan menyebutkan bahawa bajet ataupun belanjawan sekali berorientasikan beli menjadikan vaksin kepada belanjawan 2021. Tentu harapan kita besar kerana seperti kita maklum bahawa bahagian kita terkesan dengan COVID-19, dan itu secara umumnya rakyat terkesan dengan COVID-19. Jadi kita melihat belanjawan 2021 mestilah pastikan belikan rakyat, dan juga apa yang disebutkan penting adalah kita mengharapkan semua ahli politik memberikan ketaatan dan prioriti ini supaya apa adalah menyelesaikan isu utama rakyat, dan bahawa rakyat susah sekarang ini, tak mereka kesal dengan keadaan politik. Jadi pandangan awal kita terlibat dengan kerajaan sejak yang lepas memberikan input baik di pihak belia yang berjumlah juta, apa yang mereka mahukan, dan mereka boleh survive untuk beberapa bulan yang datang, memandangkan kita lihat kesan pada ekonomi sudah mula, khususnya selepas moratorium dalam Oktober yang lepas. Okey, Julfitri, tidak begitu jelas sebenarnya apa yang suara ataupun audio daripada anda. Jadi mungkin selepas ini mungkin ianya lebih selesa kalau kita hubungi anda melalui telefon. Sekurang-kurangnya kita akan mendapat suara yang lebih jelas daripada anda. Itu akan kita uruskan nanti oleh penerbit yang sedang bertugas ketika ini. Baik, kembali semula kepada Dr. Ahmad Razman. Ini pun satu isu yang menariklah, senario semasa. Dan macam Julfitri sebut tadilah, rakyat sedang susah sekarang ini. Sektor ekonomi menerima kesan yang cukup hebat bila kita bercakap tentang pandemik COVID-19. Jadi apakah Dr. Ahmad Razman melihat bahawa barangkali inilah antara perkara-perkara yang akan dilihat secara serius oleh kerajaan dalam membentangkan belanjawan 2021 nanti, Doktor? Ya, betul. Sebenarnya kita melihat pemulihan ekonomi itu akan berlangsung tahun hadapan. Dan untuk suku tahun ketiga dan suku tahun keempat ni sebenarnya lebih ke arah memulihkan pertumbuhan negatif KDNK negara pada suku tahun kedua, iaitu 17.1% negatif 17.1%. Namun apabila berlakunya gelombang ketiga pandemik COVID-19, walaupun banyak sektor masih lagi dibenarkan beroperasi, tetapi berlaku kawalan pergerakan dan keyakinan pembeli serta pelabur yang menyebabkan walaupun kita boleh pergi ke kedai tetapi kita tak nak pergi ke kedai sebab kita tengok angka yang tinggi sedemikian rupa. Dan ini boleh menjejaskan ke arah pemulihan ekonomi tahun ini. Dan apabila walaupun kita belum dapat lagi lihat statistik pertumbuhan KDNK negara untuk suku tahun ketiga, namun dijangkakan ini akan sekitar negatif 3.5% hingga negatif 4.5%. Jika benar ianya adalah negatif, bermakna Malaysia akan mengalami apa yang dipanggil technical recession ataupun kemelesetan ekonomi. Dan ini adalah sesuatu yang perlu dipandang serius. Bermakna belanjawan 2021 itu merupakan satu
peluang untuk kerajaan memulihkan sepenuhnya ekonomi menjadi kesinambungan apa yang telah dilakukan tahun ini melalui beberapa pelan ransangan fiskal seperti penjana, prihatin yang terkini sekali kita perhatiin. Dan ini perlu sebab kalau kita lihat beberapa negara lain juga akan masih lagi menunjukkan pertumbuhan yang negatif di suku tahun ketiga kecuali negara-negara yang sudah mengawal pandemik yang berlaku di negara mereka seperti China, Vietnam. Kalau kita lihat peratusan rendah dan disebabkan itu mereka dah mencatatkan pertumbuhan yang positif. Bagi kita suku tahun ketiga dan keempat ni memang dijangkakan tidak akan orang kata pulih sepenuhnya dan memang amat penting untuk memastikan belanjawan 2021 ini matlamat dia bertumpu bersasar kepada golongan tertentu dan juga sektor-sektor tertentu. Kita lihat sektor hospitality dan pelancongan langsung tidak dapat pulih daripada ini dan kita lihat sektor hiburan seperti panggung wayang pun telah ditutup, sektor penerbangan yang memang betul-betul terkesan dan inilah sebenarnya akan saya lihat menjadi antara fokus utamalah dalam belanjawan 2021. Apakah Dr. Ahmad Razman juga menjangkakan bahawa mungkin bila kita bercakap tentang sektor kesihatan misalnya, ini pun satu isu yang cukup penting sebenarnya. Ia melibatkan rakyat secara keseluruhannya. Apakah tumpuan dalam belanjawan 2021 ini akan memberikan satu bajet yang cukup besar bagi sektor kesihatan secara keseluruhan? Ya, sebab kalau kita lihat sektor kesihatan, biasanya sektor pendidikan merupakan yang sektor tertinggi menerima tu dan sektor kesihatan yang kedua dan belanjawan 2020 memperuntukkan lebih kurang 31 bilion peningkatan daripada 28 bilion daripada 2019 dan saya jangkakan ia akan lebih meningkat sebab kita lihat apa yang terjadi tahun ini banyak kekangan yang dihadapi oleh frontliners kita dari segi menangani pandemik ini. Dan tidak juga kita harus lupakan bahawa berlaku beberapa insiden dalam tahun ini yang mana hospital kerajaan mengalami kebakaran, mengalami orang kata situasi yang menunjukkan bahawa aset-aset mereka sebenarnya telah lapuk, perlu diperbaiki, perlu diganti baru. Dan ini juga harus diberi keutamaan dalam belanjawan 2021. Okey, kita dapatkan pandangan Julfitri Johar melalui phone sekarang ini, melalui telefon sekarang ini. Barangkali Julfitri, apa yang anak-anak muda mahu sekarang ini? Apa yang mereka harapkan daripada belanjawan 2021 ini sebenarnya, Jo? Ya, terima kasih Tuan Syarkawi. Ya. Berdasarkan tinjauan pengalaman kami dan pembacaan kami melalui kajian-kajian yang ada, termasuk kami turun ke lapangan bertemu secara langsung para belia kita, antara keluhan yang biasa even sebelum COVID-19 pun kita melihat bahawa antara perkara yang menjadi tiga keutamaan belia Malaysia, salah satunya sudah tentu soal ekonomi, pekerjaan dan pengangguran. Ditambah pula apabila berlaku COVID-19, kita melihat bukan sahaja berlakunya kemelesatan ekonomi, pembuangan pekerjaan, yang paling merisaukan adalah apabila sebahagian besar mahasiswa kita yang akan bergraduat pada tahun ini, maka mereka yang bergraduat yang diunjurkan oleh Khazanah Research Institute berjumlah lebih kurang 280,000 yang akan keluar tahun ini. Dan mereka akan terpaksa bertarung dengan pengangguran yang sedia ada, dan ia menyebabkan mereka sebahagiannya kita lihat mereka ada yang putus harapan, kemudian rasa hopeless, dan kita lihat pun kadar pembunuhan diri pun agak naik. Kita dikejutkan dengan beberapa minggu yang lepas seorang anak muda kita umur 30-an membunuh diri. Kemudian sebelum ini kita lihat dengar juruterbang membunuh diri dan sebagainya. Jadi ia adalah perkara yang amat serius. Dan kita lihat bahawa sudah tentu keluhannya akan berterusan, dan harapan belia adalah pada kali ini kita membuat tiga tuntutan, iaitu yang pertama sekali kerajaan harus berusaha keras menangani isu pembuangan pekerjaan dan mencipta lebih banyak peluang-peluang pekerjaan untuk mereka. Dan yang keduanya, berdasarkan keluhan mereka juga, dan tentu mereka mahukan bantuan seperti moratorium, kemudian bantuan latihan, upskilling, reskilling dan cross-skilling diteruskan, bahkan dipertingkatkan supaya mereka boleh menggunakan ruang dan peluang yang ada untuk mengisi masa-masa mereka sementara mereka
mendapatkan peluang pekerjaan. Dan yang ketiganya, kita lihat yang terakhir yang kita tuntutan utama kita berdasarkan keluhan dan permintaan mereka supaya adanya sistem perlindungan sosial yang mana mungkin nanti kita akan kaitkan nanti round yang seterusnya berkaitan dengan permintaan untuk pengeluaran KWSP akaun yang pertama. Mungkin itu kita boleh ulas kemudian. Tapi bagi kami berdasarkan keluhan mereka, wajar untuk kita mempertingkatkan perlindungan sosial ataupun social security supaya menjamin mereka ni, kerana kebanyakan pekerja-pekerja adalah di kalangan orang muda. Okey, menarik Jo Fitri. Anda jangan letak telefon tu kerana kita akan hubungi anda dan juga mendapatkan pandangan anda sepanjang program ini berlangsung. Baik, daripada apa yang disebut oleh Jo Fitri, Abang Kali, Dr. Ahmad Razman lah. Apakah anda dapat bayangkan bahawa memang kita tahu itu antara perkara-perkara yang dibangkitkan, dan tadi pun doktor menyentuh tentang pakej rangsangan ekonomi yang telah pun diperkenalkan oleh kerajaan pada tahun ini ketika kita dilanda oleh COVID-19 ini. Jadi ada juga pandangan dan pendapat yang mengatakan bahawa pakej rangsangan ekonomi ini perlu diteruskan sehinggalah ke tahun 2021 untuk memberi satu impak ataupun satu kesan yang lebih positif kepada membangkitkan semula, membangunkan semula ekonomi negara. Ya, saya setuju kerana kalau kita lihat apa yang berlaku dalam tahun ini, terutamanya pakej yang pertama pada awal tahun membenarkan peminjam tidak perlu membayar komitmen hutang bulanan, ada moratorium, tetapi ianya berakhir bulan lepas dan daripada bulan 10, 11, 12 ini adalah satu masa yang amat orang kata kritikal kerana masa inilah komitmen hutang perlu dibayar dan adakah jenis bantuan yang akan dapat sampai kepada mereka yang terjejas dalam masa tempoh 3 bulan ini. Dan ada kita lihat dari segi bantuan prihatin nasional, tetapi ianya berkala, bukan setiap bulan kita dapat. Dan sementara itu, adakah mereka masih lagi mampu membuat bayaran bulanan mereka? Dan saya melihat, kalau kita lihat untuk tahun hadapan juga, jika ekonomi belum benar-benar pulih untuk tahun ini, jika lebih ramai yang akan kehilangan pekerjaan, jika lebih banyak perniagaan yang gulung tikar, maka ini akan memberi kesan yang lebih teruk untuk tahun hadapan nanti. Dan bantuan terutama ini seperti ini, saya harap memang akan adalah dalam Belanjawan 21 kerana bantuan yang berbentuk fiskal ataupun suntikan tunas secara langsung ni memang akan memberi impak daripada kalau kita lihat ada setengah inisiatif di bawah Pelan Prihatin Penjana ini, dia hanya memberi kesan jangka masa yang lama tapi kalau kita lihat tunai langsung kepada penerima ini memang akan terus membolehkan mereka orang kata mendapat manfaatnya. Satu-satu yang juga pandangan Dr. Ahmad Razman sebelum saya pergi kepada Jo Fitri sendirilah. Dia pun menyebut tentang apa yang dituntut ataupun diharapkan oleh anak-anak muda, generasi muda yang ada sekarang. Dan kita tahu generasi inilah antara mereka yang menghadapi begitu banyak kesulitan, kesukaran dalam menghadapi senario ekonomi semasa. Tetapi untuk membangunkan ekonomi Malaysia kepada tahap yang mungkin boleh memuaskan semua pihak juga adalah sukar, kerana secara globalnya boleh dikatakan semua sektor ekonomi di peringkat global juga menghadapi masalah. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan terutamanya melalui Belanjawan 2021 ini supaya impak ataupun kesan membangunkan semula ekonomi itu dapat dilakukan ataupun dilihat dengan jelas? Ya, kita tidak boleh membuat sesuatu benda yang sama setiap tahun tetapi mengharapkan keputusan yang berbeza. Kita kena berani mencuba sesuatu yang baru, seperti kalau kita lihat sekarang peluangnya adalah dalam ekonomi digital ataupun penggunaan teknologi untuk membolehkan kita menjadi negara pengeluar, pencipta daripada hanya semata-mata negara pengguna. Dan apabila kita merujuk kepada golongan belia, golongan muda, mereka adalah golongan yang kreatif, yang inovatif jika diberi peluang untuk menaik taraf kemahiran dan juga pengetahuan mereka. Tengok kat media sosial lah, kreatif dia punya mesej. Betul. Jadi kalau mereka diberi peluang, ini adalah akan membolehkan mereka menjana pendapatan melalui pekerjaan yang bukan tradisional dan boleh melangkaui sempadan negara. Sebab kalau kita lihat dari segi pendigitalan dan sebagainya, ianya akan membolehkan mereka menyediakan ataupun memberi perkhidmatan ataupun barangan ke mana-mana saja, asalkan ianya mempunyai nilai tambah ke atas industri sekarang.
Dan ini juga matlamat kerajaan untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi, sebab majoriti pekerja kita sebenarnya masih lagi berkemahiran rendah dan kita masih bergantung kepada tenaga asing. Dan kalau kita dapat meningkatkan pendigitalan dan juga automasi, kita akan membolehkan rakyat kita bukan bekerja sebagai operator tetapi sebagai operator, pengendali mesin dan sebagainya. Dan inisiatif yang berupa latihan, infrastruktur ataupun kemudahan untuk mendapatkan kata ilmu dan juga teknologi ini harus diberikan tumpuan dalam Belanjawan 21 nanti. Okey, kita akan berehat dulu buat seketika dan kepada Dr. Ahmad Razman kita akan kembali sebentar lagi. Begitu juga bersama dengan saudara Ju Fitri Johar yang masih lagi berada di talian telefon kita. Tapi sebelum kita berehat, kita ambil dulu satu panggilan yang sudah pun ada di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Ridwan. Ya, salam. Apa yang Ridwan mau? Ya. Okey, saya yang mau Okey, saya ingin berkongsi pandangan nak ia kesihatan. Harga ubat import dikecualikan. Harga? Okey, yang kedua, harga ubat import dikecualikan. Okey. Kemudian yang kedua, inisiatif pada pelabur yang dapat memberi peluang pekerjaan kepada rakyat. Okey. Kemudian penjawat awam lah, tambahan 1 KGT iaitu kenaikan gaji tahunan. Okey. Kedua, kenaikan pangkat time base kali kedua dikurangkan kepada 10 tahun. Ini yang rakyat mahu. Okey. Supaya ia menjadi kenyataan, bukan menjadi hanya kata-kata saja. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Yang lain itu anda sedang bersama kami ketika ini. Anda pun mungkin ada sesuatu yang anda mahu. Jadi kalau ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat, jadi jangan lupa dua talian itu masih kami kekalkan kepada anda, 0326979767 dan juga 0326979768. Panggil kami di ruang bicara. Kita jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang Belanjawan 2021. Apa rakyat mahu? Dan tadi ialah komen daripada itu apa yang diketahui oleh Ridwan, itu pandangan dan juga pendapat yang dilontarkan oleh beliau. Saya juga nak dapat pandangan daripada saudara Ju Fitri Johar jugalah dalam hal ini. Tadi pun apa yang disebut oleh Dr. Ahmad Razman tentang betapa perlunya anak-anak muda sekarang ini mengubah pemikiran mereka, mentaliti mereka, pendekatan mereka dalam menghadapi situasi ekonomi semasa yang begitu mencabar sebenarnya. Jadi apakah Ju Fitri melihat bahawa ini sesuatu yang amat perlu sebenarnya, dan apakah Ju Fitri melihat bahawa sudah ada perubahan dari segi mentaliti dan juga pemikiran generasi muda di Malaysia menghadapi tekanan COVID-19 dan juga tekanan ekonomi ini? Ya, terima kasih Cik Syarkawi. Soalan ini penting kerana ia menjadi perdebatan dan perbincangan sejak daripada dahulu bahawa perlunya mahasiswa kita, para belia kita ini bukan hanya menjadi job seekers, tapi mereka harus dididik, dipupuk untuk menjadi job creators. Sebab itu antara pendekatan yang penting yang selalu MBM dan teman-teman di rakan-rakan di universiti, aktivis belia di universiti tekankan pentingnya untuk mahasiswa menguasai pelbagai kemahiran. Kerana dengan menguasai pelbagai kemahiran ini menjadikan mereka lebih kreatif untuk mencipta peluang-peluang pekerjaan. Dan kita lihat baru ni World Economic Forum telah mengeluarkan senarai beberapa kemahiran yang diperlukan pada tahun 2025 untuk mereka survive. Apabila kita sebut soal survival, dia berkaitan dengan ekonomi, dengan penciptaan peluang pekerjaan. Jadi selain daripada peluang-peluang pekerjaan yang sedia ada, yang kita rebut itu, wajar belia kita, anak muda kita mencipta peluang pekerjaan. Sebab itu pada 3 bulan yang lepas, MBM dan juga Kementerian Belia dan Sukan kita telah melancarkan satu program yang disebut sebagai MyGig. Maknanya kita nak menggalakkan para belia kita terlibat secara aktif dalam sektor ekonomi gig ataupun ekonomi lejang ini. Di mana bahawa konsep ekonomi lejang ini ataupun gig ekonomi ini
di mana kita melihat seseorang anak muda itu melakukan pelbagai pekerjaan dalam sesuatu masa dengan kemahiran-kemahiran yang mereka kuasai. Seperti itu pada awal tadi saya sebutkan, pentingnya di zaman universiti, anak-anak muda kita, khususnya mahasiswa ini terlibat dalam program-program di luar bilik darjah. Yang mana program-program ni penting untuk meningkatkan kemahiran mereka, memperlengkapkan kemahiran mereka untuk berhadapan dengan suasana luar yang lebih mencabar. Bukan sahaja menguasai pelbagai kemahiran, mereka mula untuk membina networking. Dengan mereka terlibat dengan program-program luar, mereka membina networking. Networking ini penting untuk mereka menjalin jaringan, untuk mereka mendapat idea apabila mereka keluar dengan merangka pelbagai program, projek yang boleh mendatangkan pendapatan. Okey, Jo Fitri, saya tertarik hati bila anda sebut tentang meningkatkan kemahiran mereka, kemahiran anak-anak muda ini sendiri, generasi muda ini sendiri. Tetapi dalam usaha untuk meningkatkan kemahiran itu, apa yang perlu diterapkan ataupun diperkenalkan dalam Belanjawan 2021 nanti supaya hasrat dan cita-cita seperti apa yang anda lontarkan itu boleh dijadikan kenyataan? Ya, saya melihat selain daripada aspek latihan, saya lihat penjana sebelum ini pun kita melihat banyak ditekankan aspek kepada hard skills. Maknanya kemahiran apa bahasa Melayunya, kemahiran keras bukan? Hard skills. Tetapi juga perlu diberikan perhatian dan peruntukan, khususnya saya melihat melalui HRDF, Human Resource Development Fund, untuk diberikan satu peruntukan khas dan berterusan untuk penyedia-penyedia latihan ini membekalkan latihan-latihan yang berkaitan dengan soft skill. Kemahiran soft skill ini penting kepada para belia kita. Jadi di situ saya lihat Belanjawan kali ini boleh mempertingkatkan peruntukan untuk soft skill, mungkin melalui HRDF, supaya pengendali-pengendali latihan ini boleh membekalkan latihan-latihan ini secara lebih agresif dan intensif. Okey. Cuba kita dapatkan pandangan Dr. Ahmad Razman. Baru-baru ini pun Menteri Kewangan telah pun menyatakan bahawa satu peruntukan yang lebih besar akan diberi dalam Belanjawan 2021 ini. Ada juga pihak di luar sana yang sekarang ini memikirkan apakah ianya akan memberi kesan kepada ekonomi dan juga hutang negara sebenarnya dalam situasi yang begitu getir sekarang ini. Ya, ini soalan popular ni. Ramai kata belanja, tapi kalau belanja lebih nanti berhutang, dan kalau tak belanja macam mana nak pulihkan ekonomi. Jadi saya nak merujuklah kepada statistik sejak 5 tahun dulu, Belanjawan dulu sampai sekarang. Sebenarnya sejak tahun ni kita mengalami belanja defisit sejak daripada 1998 lagi hingga sekarang. Sebelum tu kita ada lebihan. Dan apa yang berlaku setiap tahun ialah pendapatan yang diperoleh oleh kerajaan hanya cukup untuk menampung belanja mengurus saja. Dan belanja pembangunan yang berjumlah biasanya melebihi 50 bilion akan ditampung melalui menambah hutang. Dan kita lihat disebabkan itulah hutang kerajaan makin lama makin meningkat. Dan apa yang saya lihat juga, komitmen hutang tahunan pun juga meningkat. Apabila hutang meningkat, setiap tahun kita akan membayar, 2 tahun lepas kita daripada pendapatan kita 5% daripada pendapatan digunakan untuk bayar hutang tahunan. Dan dah telah meningkat kepada 14% tahun ini. Jadi bayangkan kalau dapat duit RM100 pendapatan tu, RM14 dah guna bayar hutang dah. Okey. Dan jadi orang tanya macam mana tu? Tapi kalau kita bandingkan negara lain, daripada hutang kerajaan kepada K&K, kita sekarang menghampiri 54% sekarang. Tapi kalau kita tengok Singapura pun sebenarnya 100%, 109% berbanding K&K. US pun 106%, UK 85%, Vietnam pun sebenarnya 57%, dan China 55%. Sebenarnya negara-negara ini semuanya lebih tinggi hutang berbanding K&K mereka. Dan International Monetary Fund pun ada bagi tahu kita masih ada lagi ruang untuk menambah kita punya hutang ni sehingga 70%. Boleh ada ruang, tak semestinya sampai ke 70%. Dan biasanya
sebenarnya dia orang kata rule of thumb kalau below 100% tu masih lagi okey. Dan ramai yang tidak tahu sebenarnya dulu sebelum dihadkan melalui had statutory dalam parlimen, hutang kita berbanding ke pernah melebihi 70% tahun 1990-an. Jadi sebenarnya bila ada isu adakah kita patut menambah hutang, memanglah kalau boleh kita tidak mahu, tetapi kalau kita ada lagi kemampuan untuk membayar hutang itu dan masih ada ruang untuk menambahkan pendapatan supaya akhirnya menyelesaikan hutang ni sedikit demi sedikit, dan kita boleh buat. Dan keadaan pada masa sekarang memang memerlukan kita memfokuskan kepada perbelanjaan. Okey, cuba kita dengar apa pula yang diinginkan oleh pemanggil kita yang ada di talian sekarang ini, Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Apa yang Encik Abdullah mahu melalui belanjawan 2021? Ada 3-4 perkara lah pada pandangan saya. Okey. Beri mereka yang allowance bulanan bukan saja kepada penganggur, tetapi mereka yang diberhentikan kerja. Ramai yang diberhentikan kerja dah ada keluarga, kesian mereka. Nak bayar rumah sewa, nak bayar anak-anak sekolah lagi. Berikanlah apa juga kerja, tak kira untuk sementara waktu ni, untuk survive hidup. Okey. Dan lagi berikan pinjaman tanpa cagaran dalam jangka masa tertentu dan bayar balik apabila sudah dapat pekerjaan tetap kemudian. Okey. Kalau boleh lagi satu, ini untuk umat Islam, keluarkan duit zakat tu beratus-ratus juta, beribu juta dalam tu apa nak simpan, bantulah masa inilah nak digunakan. Okey. Lagi satu, longgarkan lesen perniagaan, apa juga perniagaan, daripada jual nasi lemak dan apa juga gerai-gerai ke. Dan lagi satu, berhentikan pekerja asing yang kerja dekat stesen minyak lah, yang kerja dekat supermarket lah, ambil kerja tempatan. Mengapa mengambil mereka? Okay. Ini yang kita kadang-kadang kita tak pandang perkara ni. Kita kena buat segeralah benda ni. Okey. Tindakan yang segera. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman. Itu lagi cadangan yang dilontarkan oleh pemanggil kita bila kita bercakap tentang apa yang kita mahu sebenarnya daripada belanjawan 2021 nanti. Baik, cuba kita dapatkan pandangan Joe Fitri. Ini pun sesuatu isu yang menarik lah. Apa ni Joe? Tadi kita sentuh sebentar selalu penglibatan generasi muda, terutamanya dalam so-called digital economy dan juga gig economy ini. Jadi, apakah anda melihat bahawa ini sebenarnya boleh memberikan satu masa depan yang cukup cerah kepada generasi muda yang mungkin menghadapi masalah yang telah dibuang kerja, sedang menganggur ketika ini dan sebagainya? Jake, silakan Jake. Ya, terima kasih. Seperti saya sebutkan tadi bahawa penting untuk kita menggalakkan dan mempromosikan dalam kalangan generasi muda kita dengan sektor gig ekonomi ni. Ya. Di mana kita lihat apabila kita berbicara dengan, saya pernah berbicara dengan Profesor Suhail Inayatullah, seorang ahli futurist terkenal, menyebutkan bahawa pada masa depan, ketika itu 2-3 tahun lepas beliau menyebutkan bahawa pada masa depan seorang anak muda akan melakukan 17 pekerjaan dalam sesuatu masa. Bermakna itu menggambarkan bahawa corak ataupun pattern masa depan kerja telah berubah. Jadi orang kata COVID-19 ni merupakan game changer. Okay. Mempercepatkan lagi usaha itu untuk memastikan lebih ramai anak muda terlibat dalam sektor ekonomi. Bayangkan ketika saya mewawancara 2 orang anak muda yang terlibat dalam sektor ekonomi ini, seorangnya menjana keuntungan hampir 1 juta setahun. Seorang wanita umur 35, pada usia tersebut beliau telah menjana lebih 1 juta setahun. Tapi syaratnya beliau menguasai pelbagai kemahiran. Termasuklah beliau menguasai, saya difahamkan, 7 bahasa. Kerana menguasai lebih bahasa ini, dia memberikan advantage kepada beliau untuk, sebagai contoh dalam konteks ekonomi lejang ni, beliau diberikan projek untuk menterjemahkan drama Korea ke dalam bahasa Melayu. Jadi kita lihat di situ penting untuk anak muda kita menguasai kemahiran dan bahasa yang pelbagai. Kemudiannya salah seorang anak muda, seorang belia India, beliau terlibat dalam sektor ekonomi ini. Beliau baru menceburi sebulan dengan pengendali Lalamove, satu syarikat pengangkutan barang, dan beliau menjana pendapatan hampir 4,000 sebulan. Itu baru bulan pertama beliau bekerja. Jadi
peranan kami di Kementerian Belia dan juga Majlis Belia sebagai NGO yang terbesar di Malaysia ini, kita nak galakkan lebih ramai anak muda terlibat dalam sektor ekonomi, dan Kementerian Belia telah pun menyediakan package kempen MyGig ni untuk memberikan starter pack kepada para belia yang berminat. Just layari saja ebelia.iris.gov.my untuk mendapatkan maklumat lanjut. Okey, menarik apa yang disebut oleh saudara Jo Fitri. Baik, kembali semula kepada Dr. Mat Razman. Satu lagi isu yang dimainkan dengan begitu meluas sekarang ini ialah cadangan untuk mengeluarkan akaun satu, membolehkan mengeluarkan akaun satu KWSP. Ada yang sebut 10,000 untuk dikeluarkan bagi membantu mereka yang terjejas dalam kehidupan dan sebagainya. Apakah doktor setuju dengan cadangan itu? Oh, ini salah jawab bahaya ni. Okey, sebenarnya saya lebih suka kalau kerajaan beri bantuan dulu. Okey, maknanya sekarang ni macam seolah-olah kerajaan kata kat rakyat, ambillah duit duit rakyat untuk bantu diri sendiri. Jadi apakah peranan kerajaan untuk membantu rakyat? Jadi saya melihat kalau boleh biarlah kerajaan beri dulu bantuan kepada rakyat supaya rakyat tidak perlu mengusik duit dalam KWSP itu. Sebab kalau ikut statistik lebih 54.1% daripada mereka yang berumur 54 tahun mempunyai simpanan kurang daripada 50,000. Maknanya lagi setahun lagi nak bersara, simpanan dah kurang lagi daripada 50,000. Dan majoriti lebih kurang 50% daripada pencarum sekarang ni adalah yang berumur 20 hingga 39 tahun. Maknanya masa mereka tu lama lagi untuk bersara, dan 10,000 kita simpan sekarang, kalau kita ada faedah 5% setiap tahun selama 20 tahun, dia akan meningkat jadi 26,000 dalam masa 20 tahun. Jadi itu implikasinya. Namun kita faham bahawa dalam Belanjawan 2021 ni bukan semua golongan akan dapat bantuan terus daripada kerajaan. Mungkin golongan B40 akan dapat bantuan sara hidup ataupun bantuan prihatin nasional. Tetapi mungkin ada golongan M40 itu yang tak dapat bantuan secara langsung tunai, tetapi terkesan kerana kerja hilang ataupun gaji dikurangkan, dan sebelum ni dah keluarkan air lestari bawah akaun 2 dan dah habis keluarkan, dan masih lagi terdesak. Disebabkan itu mungkin ada ruang untuk membenarkan mereka mengeluarkan duit daripada akaun satu ini. Tetapi saya pun saya berharap jugalah kalau mereka keluarkan untuk masa ini, mungkin ada mekanisme untuk membolehkan kerajaan membayar balik ataupun top up balik lah apa yang telah dikeluarkan itu, supaya apabila mereka mencapai usia persaraan itu, mereka masih lagi dapat menikmati tabungan yang tinggi. Dan kita kena tahu jugalah kenapa mereka tak mampu ataupun perlukan duit itu untuk bayar sekarang. Adakah kerana kena bayar balik komitmen hutang sebab moratorium dah habis? Dan boleh tak kalau komitmen hutang tu macam ada disebut moratorium kalau dapat moratorium tu, adakah mereka perlu lagi keluarkan akaun daripada KWSP? Di situ saya lihatlah dia banyak orang kata yang kita kena lihat dari sudut bukan semua yang akan dapat bantuan terus, dan kalau memang mereka ada simpanan yang mencukupi dalam akaun satu tu, mungkin boleh dibenarkan keluar. Tetapi kalau bolehlah kerajaan top up lah balik lepas tu kalau dah kerajaan dah ada duit. Cuba kita dengar pendapat daripada generasi muda. Jo Fitri Johar, Bangkali Maukali, anak-anak muda. Selalunya yang begitu gairah untuk mengeluarkan ataupun untuk bersetuju dengan cadangan pengeluaran akaun satu KWSP ni, Jo, ialah anak-anak muda sendiri. Mungkin ialah keadaan memaksa mereka untuk melakukan sebegitu, dan ada juga kalau kita lihat mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib pun bersetuju bahawa seharusnya lah pencarum-pencarum KWSP ini dibenarkan mengeluarkan 10,000 daripada akaun satu KWSP. Tetapi kalaupun susah sangat, mungkin kurang sedikit, figure itu boleh ditetapkan oleh kerajaan melalui Belanjawan 2021 ini. Pandangan anda? Ya, pertama sekali kita harus melihat bahawa ada kes-kes yang tulen, genuine, bahawa memang apabila sebahagian anak muda dan juga rakyat Malaysia yang sudah kehabisan kewangan, termasuklah dengan akaun yang kedua sudah habis. Kemudian kita tak nafikan juga bahawa apabila kerisauan kita apabila sebahagian yang tidak berkeperluan, tapi cuba-cuba juga untuk mengeluarkan akaun pertama, maka kita risau akan digunakan. Ini tak semua. Kita bagi tahu bahawa mungkin ada
yang menggunakan kesempatan ini untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Tetapi secara umumnya kita berpandangan bahawa kalau boleh kita selamatkanlah akaun pertama ini. Kerana akaun pertama ini adalah jaminan masa depan kepada rakyat Malaysia. Sebaliknya, sebagai alternatifnya, kita menggesa kerajaan melalui Belanjawan 2021 ini agar terus memperkuatkan perlindungan sosial ataupun sama ada melalui sektor formal ataupun tidak formal, melalui Social Protection Floor yang boleh diusahakan, mungkin sebagai contoh melalui Majlis Perlindungan Sosial MySPC dengan kadar segera. Kemudian sebagai alternatif untuk mengelakkan rakyat Malaysia mengeluarkan akaun simpanan pertama ini, kita juga harus mempertingkatkan melalui Belanjawan 2021 pakej-pakej bantuan ini kepada B40 dan M40 yang terjejas mungkin selama 6 bulan lagi untuk mengelakkan mereka mengusik akaun pertama ini yang penting untuk masa depan. Seperti yang doktor sebutkan tadi, bahawa memang simpanan rakyat Malaysia ini khususnya yang penyimpan yang berpendapatan kecil ni, kita lihat kurang daripada 50,000 kan simpanan mereka. Jadi kalau bolehlah kita rayu, kalau boleh kerajaan selamatkan akaun pertama ni, cubalah. Tapi kalau tidak ada jalan, maka kita pun tidak boleh nak menghalang. Tapi ia merupakan, saya ingat, jalan yang terakhirlah, kerana akaun pertama ni crucial untuk yang kita risau masa depan, cabaran masa depan lebih tidak menentu. Ya, betul. Okey, itu yang kita risaukan. Ya, menarik apa ni Julfitri. Baik, kita berehat buat kali terakhir dan kembali nanti kita hampir-hampir sebenarnya berada di penghujung ruang bicara. Masa begitu pantas berlalu. Kita lihat dulu. Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang Belanjawan 2021. Apa rakyat mahu. Kita di penghujung sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Tadi pun kita sentuh apa ni Dr. Ahmad Razman. Ini tentang moratorium. Apakah ianya perlu dilanjutkan? Kerana itulah sebenarnya yang dimahukan oleh peminjam-peminjam bank dan sebagainya. Dan kita tahu kalaupun moratorium ini dilanjutkan, barangkali bank-bank di Malaysia ini tidak akan menghadapi kesan ataupun impak yang cukup serius sebenarnya dari segi keuntungan dan sebagainya. Ya, saya melihat ada lagi ruang untuk bank memberi moratorium ini. Sebagai contoh, kalau bank yang memang di bawah milik kerajaan seperti Agrobank di bawah Kementerian Kewangan, apa salahnya bagi moratorium kepada petani sawah peladang yang mengambil pinjaman, sebab mereka juga sebenarnya akan menyumbang kepada industri agromakanan negara. Jadi kalau Agrobank, saya tengok tak ada masalah untuk kasih moratorium. Dan bagaimana pula dengan bank-bank komersial yang sebelum ini telah memberi moratorium 6 bulan, adakah mereka boleh lagi membuat sambungan moratorium kepada rakyat? Dan saya melihat masih ada lagi ruang. Saya tengok jumlah keuntungan sebelum cukai untuk 2 tahun berturut-turut 2018-2019 untuk 8 bank tempatan tersenarai adalah berjumlah 35 bilion. Dan baru-baru ini laporan suku tahun kedua tahunan bank menunjukkan mereka masih lagi mencatat keuntungan. Walaupun ada beberapa bank yang sudah mengumumkan tidak memberi dividen interim kepada pemegang saham pada suku tahun kedua itu, kerana implikasinya kepada pemegang saham utama bank-bank ini yang merupakan institusi pelaburan negara seperti KWSP, PNB, KWAP, termasuk tabung haji dan sebagainya. Jadi impak dia akan pergi kepada pencarum, pendeposit tahun depan. Mungkin pulangan KWSP dan ASB sebagainya akan kurang. Namun apa yang saya lihat di sini, tak semestinya mereka bagi moratorium automatik ke semua. Sebab ada juga yang dapat moratorium ni, dapat duit ni guna untuk main saham. Kan? Jadi kita nak supaya ada ruang untuk mereka yang sekarang ni memohon untuk dapat penstrukturan bayaran tu. Maknanya dia kena bayar sedikit-sedikit ke, tapi tempoh panjang. Mungkin bayar sikit-sikit pun tak mampu. Jadi luang untuk mereka dapat moratorium, tangguh lagi. Golongan ini yang sebenarnya yang penting. Bukannya kita kasih semua moratorium kepada yang tak memerlukan. Golongan yang memohon ni
Dan itu yang kita rasa masih lagi ada ruang untuk bank memberi kemudahan mereka ataupun kalau tak boleh sangat pun tak perlu bayar portion interest ataupun faedah tu, bayar principal saja kan. Hapuskan bahagian faedah itu yang paling yang minimum lah. Dan kalau boleh kita harap mereka pertimbangkanlah semua ni. Okey, Datuk Gulam dari Sabah, kita dengar pula apa yang Datuk Gulam mahu sebenarnya bila kita bercakap tentang belanjawan 2021. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kepada Prof ini sedangkan saya kalau boleh tidak mesti itu tidak diteruskan karena ramai juga orang-orang yang sudah berusia 40 lewat 50 tahun harus lagi mereka merasa tidak mesti mereka. Ya, pantas sikit Datuk ya. Ya. Kalau tidak 5,000 pun sudah okey. Okey. Dan moratorium ini kalau boleh tidak lagi lanjutkan 2-3 bulan walaupun Oktober. Kita sudah bayar. Tapi kalau boleh Oktober, November dan Januari kita extend lah. Bagi kita laluan lagi dalam 3 bulan ini hingga Januari. Inilah saya kata yang penting kepada rakyat. Bahkan tu memang tidak ada jual yang mati kelaparan. Cuma ada orang yang ada yang punya ini finance pinjaman loan di perumahan dan juga kendaraan ini memang bermasalah sangat. Bermasalah sangat. Tapi I think kita sudah berada bulan Oktober tu. So pergilah kalau pasal dalam November, Desember dan juga 3 bulan lagi lah. Kalau boleh lah itu yang dan ketiga ya, kalau boleh insurans notik tu memang kurang kemalangan. Apa yang saya dengar insurans sekarang dinaikkan. Sedangkan kemalangan itu tidak ada. So bagilah, mintalah kepada kerajaan kalau boleh insurans premium insurans kendaraan tu tidaklah dikurangkan dan juga rotis juga tidaklah dimulakan. Kalau boleh kita nak bayar 1 tahun 2 tahun samalah dengan driving license. Inilah bagi untuk rakyat yang memerlukan driving license ini pasti belum ada kebuluran. Tapi yang penting itu adalah installment kendaraan dan perumahan. Baik, terima kasih Datuk Gulam. Kami mohon maaf kerana masa begitu suntuk sebenarnya. Jadi di penghujung ini barangkali Julfitri Johar, apa harapan anda yang mungkin ingin anda sampaikan sekarang ini sebelum kita berpisah dari udara? Silakan Jo. Ya, terima kasih. Bagi pihak Majlis Belia Malaysia dan juga seluruh belia Malaysia, kita mengharapkan bajet kali ini benar-benar berorientasikan belia dan rakyat sebagaimana yang dijanjikan. Dan kita mengharapkan cadangan-cadangan yang kami hantar sebanyak 18 cadangan utama sebelum ini. Termasuklah 20 cadangan utama yang kita sampaikan direct kepada pejabat Menteri Kewangan diambil kira kerana kebanyakan cadangan-cadangan kami adalah mengambil kira apa yang dimahukan oleh belia. Dan terakhir besar harapan kami agar kedua-dua pihak blok kerajaan dan pembangkang pada kali ini betul-betul memberikan keutamaan kepada belanjawan ini supaya kita boleh membela nasib belia dan rakyat sambil kita menekankan 3 tuntutan asas yang kita sebutkan pada awal tadi, iaitu yang pertama insentif yang berterusan membantu rakyat yang terjejas dengan pengangguran dan pembuangan pekerjaan. Yang keduanya mempertingkatkan usaha pelindungan sosial bagi melindungi pekerja, dan yang terakhir sekali meneruskan pakej-pakej bantuan kepada golongan B40 dan M40 yang terjejas selama 6 bulan lagi. Menarik Julfitri. Terima kasih banyak-banyak. Dan di penghujung ini juga saya nak dapatkan pandangan Dr. Ahmad Razman sebelum kita berpisah. Ini dianggap sebagai belanjawan perpaduan sebenarnya. Itu juga ada pandangan yang dilontarkan di luar sana. Tetapi kita harus melihat belanjawan kali ini dari konteks ekonomi, politik dan juga sosial. Itu yang melengkapkan belanjawan 2021 ini sebenarnya. Jadi pandangan Prof sendiri sebelum kita berpisah dari udara, apa yang ingin Prof lihat sebenarnya daripada belanjawan ini secara ikhlas? Ya, saya melihat belanjawan ini diseimbangkan antara pertama bagaimana dapat menjana pendapatan untuk negara dan juga bagaimana dibelanjakan untuk kesejahteraan rakyat. Dan kalau kita lihat bagaimana menjana pendapatan negara itu, saya mahu melihat belanjawan ini juga akan membantu untuk meneroka industri baharu, mengurangkan kebergantungan kepada komoditi ataupun perkilangan dan sebagainya, tetapi pergi kepada IR 4.0 dan juga sebenarnya satu yang lagi penting agro makanan. Kita lihat dasar
agro makanan negara akan bermula tahun depan untuk yang 2.0 punya. Dan juga perbelanjaan untuk memperkasa modal insan, memfokus sistem kesihatan, memberi peluang pekerjaan dan juga memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan. Pada yang sama, kita memperluaskan jaringan infrastruktur, bukan sahaja jalan raya tetapi internet supaya semua dapat capaian dan berkomunikasi dan orang kata membuat perniagaan atas talian itu dengan lebih sempurna. Dan yang penting meningkatkan kecekapan integriti penjawat awam supaya semua polisi dan dasar kerajaan dapat dilaksanakan dengan cekap dan penuh integriti dan dapat mengurangkan ketirisan. Dan secara ikhlas juga, apakah Dr. Ahmad Razman merasakan bahawa apabila dibentangkan nanti belanjawan 2021 ianya akan mendapat kelulusan daripada mereka yang menjanjikan akan memberikan sokongan kepada belanjawan 2021 ini, apakah akan ada masalah ataupun tidak sebenarnya? Setiap apa kita lakukan mesti ada kesan dan akibatnya. Maknanya jika kita sokong ataupun pembangkang dan kerajaan sokong, maka rakyat akan menilai. Dan sesiapa yang tidak mahu menyokong atau membantah, juga rakyat akan menilai dan mungkin akan menghukum apa yang akan berlaku selepas ini. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya, Dr. Ahmad Razman Abdul Latif kerana sudi bersama dengan kita. Setinggi-tinggi terima kasih juga kepada saudara Jo Fitri Johar, iaitu Presiden Majlis Belia Malaysia, yang telah pun kita hubungi pada mulanya melalui Skype tetapi kurang jelas, dan akhirnya kita dapat sembang-sembang bersama beliau melalui hubungan telefon. Dan tentunya terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami, dan kita juga sebagai rakyat Malaysia mengharapkan bahawa mungkin ada sinar yang cerah dan juga suasana yang menggembirakan apabila belanjawan 2021 ini dibentangkan hari Jumaat nanti di Dewan Rakyat. Jadi itu harapan seluruh rakyat Malaysia. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.